Projek ICQS Wang Kelian terima peruntukan tambahan 14 juta ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Anas Farihin dalam Berita Tengah Malam. Prihatin dengan isu kesesakan di pintu sempadan negara, Perdana Menteri meluluskan peruntukan tambahan 14 juta ringgit kepada projek ICQS Wang Kelian Perlis. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peruntukan diluluskan segera selepas perkara itu dibangkitkan Menteri Besar Muhammad Shukri Ramli pada pertemuan siang tadi. Ambil peluanglah. Saya terpaksa dengar. Minta itu, minta ini. Yang mendesabah bukan untuk dia, untuk rakyat Perlis. Sebahagiannya saya lulus segera. Sebahagiannya saya kata esok, lusa mesyuarat Jemaah Menteri saya akan sampaikan supaya Jemaah Menteri bincang untuk beri keutamaan membantu. Sebahagiannya tentulah ikut agensi pusat, Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi dan Kementerian berkenaan untuk kaji. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada majlis berbuka puasa madani peringkat negeri Perlis di Felda Cuping Perlis. Tindakan tegas akan diambil terhadap sebuah portal yang menimbulkan rasa duka cita Sultan Pahang, As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafah Billah Shah. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata, portal tersebut perlu berhati-hati dalam melaporkan sesuatu perkara dan tidak menyebarkan maklumat yang ditokok tambah dan tidak benar. Saya kesal dengan tindakan portal tersebut kerana memang teguran daripada pejabat istana Pahang, bagi saya ini tidak patut berlaku, ya. Dan saya telah minta Jabatan Penerangan untuk segera lakukan siasatan dan kita akan jamin tindakan yang tegas yang sewajarnya akan diambil. Ini seharusnya menjadi satu pengajaran kepada semua media agar sentiasa berhati-hati dalam kita membuat pelaporan dan menulis sama ada tajuk ataupun isi kandungan supaya tidak menokok tambah. Sebelum ini, Pengelola Bijaya Diraja Utama Sultan Pahang, Major Jeneral Datuk Muhammad Zahari Yahya berkata, laporan bertarikh 22 Mac lalu itu bersifat fitnah. Ia boleh memberi implikasi negatif sehingga mampu mendorong suasana yang tidak harmoni dalam masyarakat. 182,666 individu dikenakan sekatan perjalanan ke luar negara oleh LHDN setakat 29 Februari lalu. Daripada angka itu, 171,571 individu mempunyai tunggakan cukai pendapatan. Timbalan Menteri Kewangan Lim Hui Ying berkata 11,095 kes pula adalah individu mempunyai tunggakan cukai keuntungan harta tanah. Tindakan pengenaan kesekatan perjalanan ini bukan bertujuan untuk menafikan hak sesiapa untuk bergerak, namun ia dilaksanakan sebagai salah satu medium memberikan keadilan kepada pembayar cukai yang patuh sekaligus untuk menjamin tidak berlaku ketirisan hasil negara. Ia juga sebagai langkah untuk melahirkan komuniti pembayar cukai yang patuh dan bertanggungjawab yang berkongsi kemakmuran mereka dalam usaha secara bersama-sama membangunkan negara. Baik, Kementerian Dalam Negeri mengesahkan pasport Perancis yang diguna seorang lelaki Israel untuk memasuki negara adalah tulen. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, semakan mendapati pasport tersebut dikeluarkan Kedutaan Perancis di Tel Aviv. Dari sudut sistem immigration kita dan atau immigration, kalau dokumen perjalanan itu sah dan kita tak ada masalah hubungan dengan negara berkenaan yang mengeluarkan dokumen perjalanan, kita benar, ya. Itu bila berlaku tangkapan dan setelah soal siasat kita establish bahawa dia benar-benar merupakan rakyat Israel. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas tinjauan Opkhas Pagar Laut di Pulau Indah, Kelang.
Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM menyita sebuah kereta mewah jenis Range Rover SV Auto yang tidak mempunyai permit import AP bernilai hampir RM2 juta Isnin lalu. Penolong Ketua Pengarah Kastam JKDM Zon Tengah, Nur Lela Ismail berkata, pemeriksaan mendapati kenderaan tersebut dipercayai diimport tanpa AP daripada Kementerian Pelaburan Perdagangan dan Industri MITI. Katanya siasatan juga mendapati kereta itu dipercayai dibawa dari negara Eropah. Nilai dagangan adalah dianggarkan sebanyak RM1,97,300 dengan nilai cukai dan duty dianggarkan sebanyak RM1,884,000. Dagangan telah disita untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 135-1-A Akta Kastam 1967 kerana mengimport kenderaan motor pasang siap tanpa permit. Beliau berkata demikian semasa sidang media Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Zon Tengah Unit 3 di Kompleks Mas Kargo. Sementara itu, Perdana Menteri menyifatkan kegiatan sindiket penyeludupan membabitkan beberapa anggota Jabatan Kastam Diraja Malaysia amat menyedihkan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, lebih mengecewakan, jabatan itu terletak di bawah Kementerian Kewangan. SPRM sebelum ini mendedahkan jumlah ketirisan akibat kegiatan sindiket penyeludupan itu mencecah RM2 bilion bagi tempoh 3 tahun lepas. Ketua Pesuruhjayanya Tan Sri Azam Baki dilaporkan berkata, setakat ini 34 anggota penguatkuasa dan 27 individu serta pemilik syarikat ditahan menerusi Opsamba 2.0 kerana melindungi dan memudahkan aktiviti penyeludupan sindiket itu. 940 individu ditahan atas pelbagai kesalahan operasi tapis bersepadu di seluruh Kelantan melibatkan rampasan dadah bernilai lebih RM763,000. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun berkata tangkapan melibatkan 901 warga tempatan termasuk 3 penjawat awam dan 2 pelajar serta 39 warga asing. Bagi tempoh 21 bulan 3 hingga 31 bulan 3, iaitu semalam, kita telah berjaya membuat beberapa serbuan dan hasilnya kita telah membuka sebanyak 823 kes yang melibatkan 940 tangkapan. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kelantan. Pada sidang media sama, Polis Kelantan memberi jaminan siasatan kes pedofilia melibatkan seorang guru MRSM di Tumpat selesai dalam tempoh sebulan. Datuk Muhammad Zaki berkata setakat ini 4 saksi telah dipanggil membantu siasatan. Kalau sesiapa yang punya maklumat, contohnya di sekolah tersebut, guru-guru sendiri ke atau student-student lain yang rasa dia perlu membantu untuk beri statement dia, come forward. Jadi kita tak akan rahsiakan, tak apa. Kita nak tahu saja. Dan kita boleh buat keputusan. Jadi kita tak nak biarkan orang yang ditomah, orang yang menomah duduk dalam suasana yang tidak selesa, kan. Bila kita selesaikan. Menggunakan kereta sewa antara modus operandi penjenayah membawa masuk dadah ke negara ini. Namun, kecekapan polis melalui pasukan negarakan AMN PJA berjaya mematahkan aktiviti penyeludupan 56 kilogram ganja. Ketua Polis Perlis Datuk Muhammad Abdul Halim berkata, ia hasil pemeriksaan terhadap sebuah kereta yang gagal lolos pemeriksaan dan terbabas di sebuah kebun harum manis di Bukit Cabang, Padang Besar. Kita dapati di dalam kenderaan ini ada bungkusan-bungkusan dan yang mengandungi dadah jenis ganja. Dan selepas ditimbang, kita dapati berat yang lebih kurang 56 kg yang membawa nilai RM173,600. Dan dengan jumlah ini, seberat 56 kilo ni,
Ganja ni boleh menampung penggunaan kepada lebih daripada 200,000 penagih. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Lagi program bantuan tunai palsu dikesan. Pesanan bagi memancing pelanggan dihantar secara rawak menerusi aplikasi teks. Sekiranya diklik, pengguna akan dibawa ke laman sesawang pihak ketiga mirip laman sesawang asli. Semakan pasukan biar betul mendapati ia taktik lazim digunakan sindiket. Pelbagai skim bantuan palsu dikesan disebar menerusi kaedah sama. Antaranya, sumbangan tunai rahmah, bantuan khas Ramadan dan bantuan sara hidup. Mereka yang terpedaya berisiko jadi mangsa penipuan atau kecurian data. Bukan setakat tak terima bantuan yang ditagih, wang simpanan juga dikuatiri boleh lesap. Sentiasa waspada, elak jadi mangsa. Tak perlu sumbang statistik kes jenayah penipuan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Bantuan khas kewangan Aidilfitri RM500 akan disalur kepada semua penjawat awam grade 56 dan ke bawah, termasuk lantikan kontrak Jumaat ini. Bantuan sama berjumlah RM250 turut diberi kepada pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dan tidak berpencen. Okey, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan Aidilfitri sebanyak RM500 kepada semua penjawat awam grade 56 ke bawah, termasuk lantikan kontrak, dan RM250 kepada semua pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dan veteran yang tidak berpencen. Dalam pada itu, 8.4 juta rakyat bakal menerima bayaran sumbangan tunai rahmah STR Fasa 2 melibatkan bayaran RM100 hingga RM650 mulai Rabu ini. Fasa 1 kita dah bayar bulan Januari RM500. Dan insya-Allah pada fasa 2 kita akan salurkan pada 3 April. Ya. Jadi itu pun ditingkatkan daripada RM1.26 bilion kepada RM1.5 bilion. Beliau berucap pada Majlis Perhimpunan Bulanan bersama warga Jabatan Perdana Menteri. Sementara itu, dalam kenyataan berasingan, Datuk Seri Anwar berkata, kerajaan akan meningkatkan lagi bantuan tunai kepada rakyat sejajar penambahbaikan fiskal negara. Ia termasuk pelaksanaan penyasaran subsidi kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECERDC merealisasikan pelaburan berjumlah RM41.4 bilion di bawah Pelan Induk ECER 2.0 EMP 2.0 sehingga Mac lepas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pelaburan itu telah mewujudkan 68,000 peluang pekerjaan dan 23,000 peluang keusahawanan di ECER. Dalam tempoh yang sama, ECERDC juga berjaya mencapai RM55.2 bilion pelaburan komited, iaitu 79% daripada sasaran RM70 bilion di bawah EMP 2.0. Beliau sebelum itu mempromosikan mesyuarat ECERDC Bilangan 1 tahun 2024 dihadiri oleh Menteri Besar yang menganggotai majlis itu. Datuk Seri Anwar menegaskan pihak berkuasa koridor ekonomi memainkan peranan penting dalam fasiliti pelaburan bersama-sama Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA.
Beliau berkata tata kelola perancangan dan keberhasilan projek melalui pihak berkuasa koridor turut perlu diperhalusi oleh kementerian berkaitan sebelum diluluskan. Mesyuarat juga bersetuju menubuhkan jawatan kuasa eksekutif untuk meneliti dan memutuskan semua perkara operasi serta pelaksanaan pembangunan ECER. Jawatan kuasa itu membolehkan Majlis ECERDC menumpukan kepada strategi dan dasar dalam pembangunan sosio-ekonomi wilayah ekonomi Pantai Timur. Hampir 100 juta pelawat telah memanfaatkan aplikasi penstreaman langsung RTM Klik sepanjang tahun lalu. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata, RTM berpotensi muncul sebagai pembangun kandungan media baharu setanding pemain industri lain di negara ini. Kita dah luncurkan RTM Klik ya, dan telah dimanfaatkan beberapa tahun dan potensi itu sangat besar. Kita nampak ada peluang untuk kita bangunkan kandungan, bangunkan cara kita berkomunikasi melalui OTT ni, over the top, aplikasi ni, apps ni, yang membolehkan kita menyampaikan maklumat terus kepada pengguna di tangan mereka melalui peranti. Beliau ditemu bual dalam rancangan naratif khas 78 tahun RTM tetap unggul di Angkasa Puri Kota Media. Bersempena sambutan ulang tahun RTM ke-78, Perlis FM menganjurkan program Iftar Hampartikar. Program langsung di perkarangan Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kangar. Orang ramai mula tiba di kompleks seawal jam 6 petang bagi merasai pengalaman berbuka puasa secara beramai-ramai dengan membawa juadah dan tikar sendiri. Selain berbuka puasa secara santai, pengunjung juga berpeluang memenangi pelbagai hadiah menerusi kuis Hari RTM yang diadakan. Orang ramai juga tidak melepaskan peluang beramah mesra bersama penyampai-penyampai dan kaki tangan Perlis FM. Ketua Bahagian Rancangan Perlis FM, Nur Suryawati Abdul Nasir berharap program ini dapat mengeratkan lagi silaturahim antara Perlis FM dengan pendengar dan penonton RTM. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-78 kepada Radio Televisyen Malaysia RTM. Beliau berharap RTM terus memangkin perubahan, pertahankan kualiti dan fakta serta kekal menjadi suara kepada rakyat dan negara. Keluarga Diraja Kedah menzahirkan ucapan selamat ulang tahun RTM ke-78. Menerusi Facebook Kedah Royal Family, keluarga Diraja Sultan Kedah zahir penghargaan kepada RTM kerana bukan sahaja menjadi wadah penyaluran berita, malah menceria dan menghiburkan seluruh rakyat Malaysia. Prihatin penderitaan rakyat Palestin di Gaza. 20 tan bantuan akan disalur Yayasan Kebajikan Muslim My Fund Action, Malaysian Humanitarian Aid and Relief dan Friends of Palestine melalui jalan laut menerusi kerjasama syarikat logistik Aramex. Timbalan Menteri Luar Datuk Muhammad Al-Amin berkata, ia kali pertama NGO di Malaysia menggunakan jalan laut bagi penghantaran bantuan ke Gaza. Dan ini menjadi option yang kita ambil pada waktu ini kerana ianya lebih cost efektif dan muatan kuantitinya lebih banyak. Walaupun ambil masa sedikit, tapi tak apalah. Yang penting kuantiti banyak dan kos tak berapa mahal kita hantar. Dan ini adalah yang pertama dan bukan yang terakhir. Saya yakin kita akan hantar lebih banyak penghantaran melalui jalan laut ini di masa-masa hadapan, insyaAllah. Barang bantuan berupa pek makanan sedia dimakan, kit kebersihan dan perubatan bernilai lebih RM670,000 itu akan dihantar melalui Pelabuhan Said di Mesir. Bantuan dijangka tiba di Mesir pada Mei dan akan diserah Persatuan Bulan Sabit Merah Mesir di Rafah. KPKT berjaya memulihkan 10,560 unit rumah perumahan swasta daripada 88 projek dengan nilai pembangunan kasar mencecah RM8.23 bilion setakat Februari lepas. Sementara itu, 81 projek telah mendapat sijil perakuan siap dan pematuhan CCC. Menurut Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Aiman Atira Sabu,
5 projek berstatus sakit kembali lancar dan 2 projek terbengkalai berjaya dipulihkan. Sehingga 29 Februari 2024. Statistik menunjukkan terdapat sejumlah 230 projek lewat dan 462 projek sakit, manakala 115 pula adalah projek yang telah pun disahkan sebagai projek terbengkalai. Kesemua projek lewat, sakit dan terbengkalai yang terkini ini adalah membawa nilai bersamaan dengan nilai pembangunan kasar bersamaan dengan ringgit Malaysia 201.75 bilion. Namun walau bagaimanapun nilai ini sebenarnya menunjukkan terdapat pengurangan kepada bilangan projek lewat, sakit dan terbengkalai berbanding yang kita lihat sehingga 31 Januari tahun 2024. Selain itu, KPKT juga masih mengekalkan task force projek perumahan swasta sakit dan terbengkalai sebagai satu daripada agenda utama kementerian dengan fokus yang lebih bersasar dan strategi. Jumlah trafik penumpang udara meningkat 21.4% kepada 15.3 juta setakat Februari 2024 berbanding 12.6 juta penumpang dalam tempoh sama pada tahun 2023. Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MEVCOM menjangkakan trafik penumpang udara tahun ini adalah antara 93.9 juta dan 107.1 juta penumpang. Pengerusi Eksekutif MEVCOM Datuk Seri Saripudin Kasim berkata, bagi Februari 2024, Malaysia telah menyaksikan jumlah trafik penumpang mencapai 8.1 juta. Ia menunjukkan peningkatan bulan ke bulan yang signifikan iaitu sebanyak 12.6% berbanding Januari 2024 yang mencatatkan seramai 7.19 juta penumpang. Ini turut menandakan pertumbuhan tahun ke tahun yang ketara iaitu sebanyak 34.8% berbanding bulan Februari 2023 yang mencatatkan seramai 6.01 juta penumpang. Daripada jumlah 8.1 juta tersebut, 7.81 juta atau 96.5% merupakan trafik penumpang di semua lapangan terbang yang dikendalikan oleh Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB. Manakala baki 0.29 juta penumpang atau 3.6% mewakili pergerakan di lapangan terbang antarabangsa Senai yang dikendalikan oleh Senai Airport Terminal Services Sendirian Berhad. Menjelang Piala Asia bawah 23 tahun, Ketua Jurulatih Skuad Harimau Malaya bawah 23 tahun, Juan Torres Garrido mahu anak-anak buahnya memanfaatkan persiapan selama 2 minggu di Doha sebelum saingan bermula 17 April ini. Tambah Garrido, 3 perlawanan persahabatan telah diatur untuk mengenal pasti kesebelasan utama. Some of the players still almost in pre-season, many players. So let's see how they arrive to the first game. Again, I said we have three games in very short time. So it's not too important who will be the starting 11, but we must use many players if we want to go through. Garrido memaklumkan 4 pemain digugurkan dalam skuad iaitu Azam Azmi Murad, Ruven Tiran, Richard Chin dan Rahad Yazli. Mereka terpaksa disisihkan akibat masalah kecederaan. Sementara itu, pemain tengah Harimau Muda Muhammad Mukhairi Ajmal Mahadi meletakkan sasaran peribadi untuk membawa pasukannya ke suku akhir. Apa yang saya target quarter final dan kalau rezeki kita boleh pergi ke semi final, alhamdulillah, sebab kita pun tahu tim luar dah prepare dengan baik dan saya harap kita fokuslah. Sekian berita tengah malam dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. RTM, teman setia anda. Assalamualaikum dan selamat malam.